Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya nastaghiitsu ya Allah nastaghiitsu bika ya Rahman nastaghiitsu bika Rahim an tu'ayyidana bi ta'yidika ya Allah wa an tansurana bi nasrika ya Rahman afiyatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam hari ini muka surat 9 daripada bawah baris yang ke-8. Dan tiada menyamai akan dia pula pada af'alnya, yakni pada perbuatannya. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dikasihi tuan pengurusi, tuan imam, sahab kepimpinan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Dan tiada menyamaikan akan dia, yaitu tidak menyerupai Allah Ta'ala. Yang kita belajar sebelum ini, tidak menyerupai itu ada terbahagi kepada 3. Yang pertama, tidak menyerupai Allah Ta'ala dengan sekalian yang berbentuk jirim. Maknanya tidak menyerupai pada zatnya. Zat Allah bukan jirim. Yang kedua, sifat Allah bukan menumpang. Dan yang ketiga, kita akan tengok tidak menyerupai pada perbuatannya pula. Yakni tiada menyerupai akan dia, akan Allah Ta'ala pada af'alnya, artinya perbuatan-perbuatan. Kerana bahawa perbuatan makhluk, bahawasanya perbuatan-perbuatan makhluk ini seperti rumah mesti daripada umpama kayu. Baik. Perbuatan ini adalah perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Perbuatan makhluk dan perbuatan Allah. Baik, perbuatan makhluk adalah mengadakan sesuatu yang di mana mereka memerlukan bahan. Itu orang panggil perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk mengadakan dengan jalan disertai dengan anggota badan. Itu kita panggil perbuatan makhluk. Dan perbuatan makhluk bukanlah perbuatan yang boleh memberi bekas. Itu orang panggil perbuatan makhluk. Ataupun kita simpulkan ada diri makhluk ni ada 2 perbuatan, yaitu perbuatan yang disebut ikhtiyari dan juga disebut iktirari. Ikhtiyari itu maknanya perbuatan yang berada dalam kawalan manusia.
Tetapi hakikatnya adalah perbuatan Allah. Sebab tidak ada qudrat, tidak ada takdir, tidak ada perbuatan, melainkan semuanya perbuatan Allah. Cuma zahir nampak macam perbuatan kita. Dan yang kedua, perbuatan i'tirari, iaitu perbuatan yang di luar kawalan kita, seperti mengalirnya darah, denyutan jantung dan sebagainya. Nah, baik, apabila kita mengatakan kalau ada perbuatan lain, contoh, bermesti adalah Tuhan lain. Kalau ada, kita i'tiqadkan ada satu perbuatan yang lain selain daripada perbuatan Allah, maka sudah pasti perbuatan itu datang daripada satu zat. Sebab perbuatan makhluk dia tidak boleh memberi bekas. Kalau kita i'tiqad, kita berpegang ada perbuatan yang lain yang boleh memberi bekas. Apa maksud memberi bekas? Kalau boleh menjadikan, menghidupkan, menyihatkan, menyembuhkan, memudaratkan, daripada tak ada jadi ada, atau orang panggil beri bekas lah. Daripada sakit jadi sembuh, atau orang panggil beri bekas. Daripada hidup jadi mati, atau orang panggil beri bekas. Kalau dah sekiranya ada sesuatu ataupun ada satu perbuatan yang lain selain daripada perbuatan Allah, berarti ada Tuhan lain. Sebab makhluk tidak boleh memberi bekas. Kalaulah ada satu Tuhan lain, berarti sudah ada dua Tuhan. Ataupun kita istilahkan dengan berbilang-bilang qadim, atau berbilang-bilang Tuhan. Kepercayaan macam ini sebenarnya ada di kalangan orang Islam. Ini orang panggil jahil murakkab. Yang jahil ni dia ada dua, satu jahil basi dan satu lagi jahil murakkab. Jahil basi ni dia sedar dia salah dan dia mengaku. Contoh, satu ketika dulu ada satu orang perempuan pengasas kepada produk makanan. Apabila secara tidak langsung mungkin dia sedar atau tidak, ataupun dia beriktikad dengan pegangan tu, dia kata Allah ini makhluk halus. Dan Allah ni dia kata makhluk halus. Kemudian apabila ditegur, dia bertaubat atas kesalahan dia dan dia mengucap balik. Berarti jahil ini jahil basik yang apabila ditegur maka dia bertaubat. Itu rahmat bagi diri dia. Adapun jahil murakkab ni, dia tak sedar yang dia salah, tetapi dia merasakan pegangan dia betul. Contoh, sebelum PKP dulu kan ada satu orang tu yang mengajar di masjid-masjid. Dia menggunakan dalil daripada surah Al-Jasiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dia terjemahkan dengan, tidakkah engkau melihat bahawa orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan, iaitu Hawa sebagai Tuhan dia. Orang-orang yang mengambil Hawa itu sebagai Tuhan dia. Terus dia menyimpulkan ayat ini dengan berkata bahawa Allah beritahu kita bahawa Tuhan itu ada dua. Yang pertama, Tuhan yang disembah namanya Allah. Dan yang kedua, Tuhan yang satu lagi namanya Hawa. Berarti ada dua Tuhan. Baik. Ini orang panggil jahil murakkab. Syirik ni kufur iman. Sebab Allah itu, Tuhan-Tuhan itu satu. Bahkan kalau kita melihat dari segi pemahaman ayat itu sendiri, ayat itu jelas menunjukkan bukan Allah beritahu ada Tuhan lain. Contoh, kalau kita ambil daripada kitab Al-Mustadrak karangan Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim, yang menakalkan, dia ambil perkataan daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kata dia, ayat ini Allah nak beritahu bahawa ada segelintir manusia, ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhan. Allah cuma nak beritahu Nabi Muhammad, mereka ni walaupun hang tunjuk kat mereka kebenaran, bawa mukjizat satu persatu tunjuk, sebagaimana Nabi Musa AS, nyata dah mereka melihat mukjizat Nabi Musa dengan lautan terbelahnya, sesat di padang pasir selama 40 tahun tetapi boleh makan makanan daripada langit,
toko makanan daripada langit. Tetapi apabila Nabi Musa meninggalkan mereka seketika, mereka pergi sembah patung sendiri. Ini hawa nafsu. Walaupun jelas bagi mereka mukjizat. Sama juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad digelar dengan nama Al-Amin. Orang yang bersifat dengan sifat amanah, maka dia disebut sebagai Al-Amin. Jirim yang bersifat dengan sifat amanah, maka dia disebut Al-Amin. Walaupun Nabi disebut sebagai Al-Amin, tetapi mereka menafikan apabila Nabi SAW mula menyatakan kalimah Tauhid. Tetapi dalam masa yang sama, mereka masih percaya kat Nabi. Sehinggalah selama 13 tahun Nabi berada di kota Mekah, duit mereka bagi, Nabi pegang. Harta mereka bagi, Nabi pegang. Tidakkah pelik tu? Kalau kita kenal satu orang scammer, kita tahu dah ni scammer ni, cerita nak balun duit orang kan. Adakah kita nak bagi duit kita kat dia pegang? Aku tahu hang scammer, tapi hang tolong jaga duit aku boleh tak? Ni aku ada 200,000 ni, hang jaga duit aku, tapi aku tahu hang scammer. Tobat lahum kita tak bagi. Sebab kita tahu dia seorang penipu. Takkan kita nak bagi dia jaga duit kita. Tetapi ini jadi terbalik. Mereka menafikan kebenaran Nabi ketika mana Nabi walaupun disebut Al-Amin, orang yang dipercayai, amanah dan sebagainya. Tetapi apabila dah berkaitan dengan duit, harta, mereka sanggup beri Nabi pegang. Inilah yang kita namakan hawa nafsu. Mereka menolak kebenaran meskipun mereka mengetahui perkataan Nabi itu adalah benar. Sebagai contoh Abu Lahab, kenapa dia tidak pergi perang ketika mana berlakunya peperangan Badar? Kalau kita tengok dalam sejarah, ramai panglima-panglima perang daripada musyrikin Mekah ramai yang terkorban. Yang selamat pun Abu Sufyan. Abu Sufyan dia tak ikut bertempur sebab dia dah berjaya melepasi tentera Islam dan berada di belakangnya tentera Quraisy. Dia yang ajak mereka ni balik. Tujuan tentera Badar ni sebenarnya, tentera Quraisy ni sebenarnya nak menyelamatkan kabilah mereka yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tetapi apabila Abu Sufyan dia pandai cari jalan, dia kona sana, dia kona sini kan. Dia lalu jalan sana, lalu akhirnya dia terselamat daripada kepungan Rasulullah SAW. Secara tak sedar dia berada di belakang tentera Quraisy, tentera Quraisy duduk di tengah dan tentera Islam duduk di depan. Dia ajak mereka ni balik, mereka ni tak nak balik. Tetap juga nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dia selamat. Abu Lahab dia tak pergi. Sebab dia takut dengan kata-kata Nabi. Nabi kata, hang akan mati. Nabi sebut direct kat dia, hang mati. Dia dengar perkataan Nabi, dia takut. Maka dia tak pergi perang Badar. Tapi tuan-tuan, kata Nabi ini adalah kata-kata yang sangat dimakbulkan oleh Allah. Dia pergi rumahnya Sayyidina Abbas. Masa itu Sayyidina Abbas sudah pun ditawan oleh tentera Islam. Dia pergi jumpanya isteri Sayyidina Abbas. Kemudian kebetulan ada orang balik daripada medan Badar. Orang tu duk cerita, kata jumpa tentera yang berpakaian putih yang kami tak kenal dia. Kami tak boleh nak bunuh dia, tapi dia boleh bunuh kami. Maka Abu Rafi' hamba kepada Ummul Fadl, yakni hamba kepada Sayyidina Abbas yang sudah masuk Islam. Dia kata itu malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ambil kayu, dia kata hamba tadi. Banyak kali dia kata. Jadi apabila Ummul Fadl ni dia tengok duk kata hamba dia geramlah kan. Hanya dengan sekali pukulan sahaja, orang perempuan pukul bukan kuat mana pun sekali pukulan saja rebuh Abu Lahab. Kena atas kepala. Tuan-tuan, daripada pukulan itulah akhirnya berkulat, bernanah dan akhirnya membawa kepada kematian Abu Lahab. Tuan-tuan, tengok kata-kata Nabi secara tidak sedar. Mereka percaya kata Nabi, tetapi kenapa mereka mendustakan Nabi? Jawapannya adalah kerana hawa nafsu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa bukan Allah mengatakan ada Tuhan lain, iaitu hawa, tidak. Tetapi Allah nak beritahu kepada Nabi Muhammad, ada manusia di atas muka bumi ini yang mengikuti perangai iblis, sombong dengan hawa nafsunya. Baik, kalau dia tidak bertaubat, maka dia akan mati dalam kufur iman. Kalau dia bertaubat, alhamdulillah. Dan kalau dia tidak bertaubat, ini kita namakan sebagai jahil murakkab. Baik. Adapun dari segi dalil akal,
Tadi kita sebut dari segi penafsiran Al-Quran. Kalau kita tengok dari segi dalil akal, apabila ada dua Tuhan, kita tengok makna lazim bagi Tuhan, ta'rif bagi Tuhan. Kita tengok makna dulu. Terkaya dengan makna tidak menumpang, yang lain menumpang. Contoh, bayangkanlah A ta'rif yang sama, B ta'rif yang sama. A dengan ta'rif yang sama, Allah ta'rif dia Tuhan, iaitu tak berhajat kepada yang lain berhajat kepada dia. B ta'rif yang sama juga, tak berhajat kepada yang lain berhajat kepada dia. Baik, apabila sudah tidak berhajat kepada yang lain, itu orang panggil Tuhan. Tiba-tiba apabila ada yang lain, Hawa lah tu, tetapi dia juga berhajat kepada, dan Allah juga berhajat kepada dia. Tengok takrif Tuhan tadi, tak berhajat kepada yang lain berhajat kepada dia. Siapa yang lain? Contoh, ni Allah, ni Hawa. Tuan-tuan dah, contoh, tuan-tuan tengok contoh. Takrif dia tak berhajat kepada yang lain berhajat kepada dia. Mana yang lain? Kita tak termasuk sebab kita makhluk, sebab perbuatan kita tidak boleh memberi bekas. Hak namanya Tuhan, pasti perbuatan dia boleh memberi bekas. Sekarang yang lain Allah. Ta'rifnya tak hendak yang lain hendak pada dia. Mana yang lain? Yang lain ni lain. Yang inilah yang hendak. Maknanya Allah mengadakan alam ini secara kerjasama. Ambil satu pemahaman yang mudah. Maknanya Allah dan Hawa mengadakan alam ini secara kerjasama. Barangkali A membuat bumi, barangkali C, B membuat langit, barangkali. Jadi kita tanya, alam ni siapa yang buat? Maka berlakulah di sana dua yang memberi bekas pada mengadakan satu bekas. Maka itu orang panggil diri tidak kaya. Kenapa? Kerana berhajat. Sebab apabila berhajat dan terkaya, itu dipanggil dua perkara yang mustahil berhimpun dalam diri Tuhan. Kalau Tuhan dia tidak berhajat, kalau Tuhan dia tidak berkehendak kepada yang lain. Adapun kalau dikatakan terkaya, tetapi dalam masa yang sama masih menumpang atau hendak pada yang lain, maka dia tidak dinamakan terkaya. Itu dalam kondisi dia muafakat. Katakanlah dua-dua Tuhan tidak muafakat, kita kata istilahnya bergaduh. Maka A lulus mengadakan alam ini, B lulus juga, tapi lulus tidak mengadakan alam ini. B tak mau buat alam ni, A nak buat alam ni. Kira-kira tuan-tuan, alam ni ada ke tak ada? Kira-kira alam ni ada ke tak ada? Contoh, masjid ni ada pengurusi. Satu nak buat ceramah, satu tak mau buat ceramah. Agak-agak ceramah berlangsung ke tidak? Tak berlangsung lah. Kenapa? Kerana ada dua orang yang berlawanan. Akhirnya kedua-duanya perlu bertempur, perlu bertanding. Siapa yang lebih kuat? Macam orang main bola semalam kan, Malaysia Piala Malaysia malam kan, JDT lawan Terengganu, betul tak? Yang menang, adakah dia dinamakan kuat? Yang kalah, adakah dia dinamakan lemah? Kalau untuk urusan makhluk, betul, yang menang kuat, yang kalah lemah. Tetapi bagi urusan Tuhan, yang kalah lemah, yang menang pun lemah. Kenapa lemah? Sebab dia terpaksa bertanding, sebab dia terpaksa bertempur. Sebab Tuhan ni, dia tidak ada siapa pun setara dengan dia. Tak ada siapa pun lawan dia. Sebab hanya dia sahaja tu Tuhan. Maka buktinya adalah adanya alam ini. Ni hak alam yang kita duduk ni ada. Maknanya buktinya adanya pencipta, adanya perbuatan Allah, sekaligus membuktikan kepada kita adanya zat yang mengadakan alam ini. Siapa dia? Tuhan yang dinamakan, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau dia tidak terima dengan pandangan ini, dalil akal ini serta dengan dalil Al-Quran, itu orang panggil jahil murakkab, kufur iman dia. Itu orang panggil jahil murakkab, kufur iman dia. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena banyak bersyukur.
Allah berikan, kurniakan tauhid ini dalam diri kita. Tauhid ni bukan barang hak senang. Kalau Allah tak izin, tak boleh kat kita. Walaupun kita dah rasa kita sudah beriman, tapi kita kena bersyukur sebab dia yang beri tauhid ni. Kalau dia tak izinkan tauhid ni dalam diri kita, tuan-tuan, mungkin barangkali kita tidak menyembah Allah. Bahkan mungkin barangkali kita sembahyang pun tidak. Mungkin barangkali kita tak boleh pergi masjid. Banyak mana orang yang Allah tidak izinkan tauhid berlaku dalam diri dia. Sebagai contoh, orang yang paling baik dengan Nabi SAW, iaitu bapa menakan dia, Abu Talib. Daripada Nabi kecil sampailah Nabi berkahwin, daripada Nabi hidup sampailah Nabi akhir hayat dia di kota Mekah. Orang yang melindungi Nabi daripada cercaan, hinaan, bahkan golongan-golongan yang nak bunuh Nabi. Siapa yang ke depan yang membela Nabi kita Muhammad SAW? Adalah Abu Talib. Tapi Allah tidak izinkan tauhid berada dalam diri dia. Maka secara rasminya dia tidak dapat mengucapkan 2 kalimah syahadat. Tetapi Allah izinkan kita, walaupun kita tak sehebat Abu Talib mempertahankan Nabi, tapi Allah izinkan kita ada tauhid dalam diri kita. Maka bersyukurlah dengan rahmat itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nah. Jangan duk macam-macam dalam dunia ni, nak cari Tuhan lain dan sebagainya, nah. Baik tuan-tuan, seperti rumah mesti daripada umpama kayu. Seperti rumah mesti daripada umpama kayu. Bermakna perbuatan makhluk mesti kena ada bahan. Nak menjadikan rumah, musannif kata kena ada kayu. Nak menjadikan jalan kena ada tar dan batu. Nak menjadikan kain mesti daripada benang. Itu perbuatan manusia lah, itu perbuatan makhluk. Baik. Dan perbuatan ni benda baru lah. Perbuatan Allah ni benda baru. Bila Allah buat? Pada masa sekarang. Begini nak bagi nampak. Pertemuan tuan-tuan dengan saya pada pagi hari ini sebenarnya sudah pun ditentukan oleh Allah di azali. Allah tahu tentang perbuatan atau tentang apa yang kita lakukan pada hari ini. Bila di azali dia tahu. Dia tahu ada orang datang baju kuning, ada orang akan pakai baju biru, ada orang akan pakai baju merah, ada Tok Imam akan baca surah apa, pukul berapa sampai, azan akan mula start pukul berapa, siapa azan, niat orang mari. Ada orang niat nak pergi mengaji, ada niat yang tak ada apa-apa di rumah, dia ada niat, semua Allah tahu. Sampai Z, semua perkara urusan kita dipanggil muta'allaq dengan sifat ilmu di azali itu, lulus di sisi Allah dengan makna tanjizi qadim. Lulus semua sekali, inkishaf. Allah tahu semua sekali. Maka Allah pun menetapkan. Dia tentukan, orang ni mari, orang ni mari. Dan hak dia tahu dengan dia menentukan itu berlaku di azali. Cuma sekarang dia izin ke tidak? Nama kita dah termaktub di azali akan ada pada hari ini. Cuma sekarang dia izin ke tidak? Izin tu orang bagi dia buat ke tidak? Jadi bila buat tu? Buat tu tidak berlaku di azali. Buat tu tidak berlaku di azali. Buat tu berlaku pada masa sekarang. Dalam ketetapan dia pada 9 hari bulan 12 2023, satu orang ni dia dah tentukan datang. Nama dia pun tercatat, pakaian dia pun, pukul berapa, semua dia dah tentukan tuan-tuan. Sekarang tinggal dia buat. Dia nak izin ke tidak? Kalau dia izin, maka sampailah kita. Tapi kena tengok contoh hati kita jugalah. Di situ nanti ada balasan pahala dan surga. Jangan kata pula, kalau Allah tak izinkan saya tak main lah. Jangan kata begitu. Allah izinkan semua benda. Tapi tengok condong hati dan ikhtiar kita. Kalau kita tak teringin nak datang, taklah Allah izinkan kita tak datang. Tapi kalau kita teringin datang, Allah izinkan kita datang. Maka perbuatan Allah itu berlaku pada masa sekarang. Tetapi sifat qudratnya qadim. Sifat mengadakan qadim.
Cuma buat tu pada masa sekarang. Baik, jadi perbuatan Allah didapatkan, diperolehi daripada ketiadaan apa-apa. Hanya dikeluarkan daripada Adam kepada wujud. Jadi perbuatan Allah tu apa? Allah mengadakan apa-apa tu apa? Apa-apa tu perkara mungkin. Apa-apa tu yang ditulis oleh musannif tu adalah perkara mungkin, bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil. Qudrat tidak bertakluk kepada perkara mustahil, dan qudrat tidak bertakluk kepada perkara wajib. Jadi kalau kata qudrat melakukan apa-apa sahaja, apa-apa sahaja tu apa? Dia kena tanya juga, apa-apa sahaja tu apa? Apa-apa sahaja adalah perkara harus atau perkara mungkin. Contoh, anak daripada pasangan yang mandul, itu perkara harus. Tapi kalau anak Tuhan, mustahil, qudrat tak buat. Anak Tuhan Allah qudrat buat dah. Hakikat buat Allah kan. Cuma kita sebut nama bagi sifat lah, kerja bagi sifat. Qudrat buat ada, anak bagi Tuhan tak buat. Kenapa? Sebab itu perkara mustahil. Qudrat buat ada, Allah selain diri dia tak buat. Sebab tu perkara mustahil. Dan ada satu penceramah Arab yang duduk di negara kita ni, dia kata Allah boleh buat anak kalau dia nak, anak bagi diri dia. Dalil dia, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa mengadakan akan sesuatu. Sesuatu tu apa? Qudrat tu kerja dia apa? Tanya balik, qudrat tu kerja dia apa? Mengadakan. Mengadakan siapa? Mengadakan perkara wajib ke, perkara mustahil ke, perkara mungkin. Kalau perkara wajib dan perkara mustahil, qudrat tak buat. Allah tak buat. Bukan dia lemah. Itulah terkayanya Allah Ta'ala. Tetapi qudrat hanya buat perkara mungkin. Jadi perkara mungkin selain daripada perkara wajib dan perkara mustahil. Maknanya Allah tak buat zat dia, Allah tak buat Tuhan lain, Allah tak buat anak ke isteri ke menantu ke, wallahu alam. Baik tuan-tuan. Jadi perkara mungkin tu apa? Perkara yang boleh terima ada dan boleh terima tak ada. Dia nak buat pun boleh, dia tak mau buat pun boleh. Itu kita namakan apa-apa. Hanya dikeluarkan daripada tak ada kepada ada. Allah nak jadikan tanah, dia tak kena ada bahan, terus jadi tanah. Sebab tu perbuatan Allah ni diistilahkan dengan nama tidak kena buat kerja. Istilah kita tak boleh kena buat kerja. Kalau lapar, kalau tak pergi cari nasi, pakai lapak lah. Kalau penyegan tak mau masak nasi, pakai lapak lah. Itu kerja kita kena disertakan dengan tenaga dan anggota. Tetapi kerja kita tidak boleh memberi bekal. Al-kainat, makhluk, dia tak boleh memberi bekas. Tapi hanya pekerjaan Allah, perbuatan Allah yang boleh memberi bekas. Dan perbuatan makhluk atas jalan usaha, dia kena ada ikhtiar dia. Dia panggil ikhtiari tadi kan. Dia kena buat. Kalau nak pergi masjid, kena berjalan. Jalan tu usaha. Kalau nak lulus periksa, kena baca buku. Tapi kena sandarlah. Hakikat yang memberi lulus Allah. Berpegang dengan akidah bahawa membaca itu menjadikan seorang itu lulus, itu nama dia kufur iman. Pegang kata baca buku ni lah, sebab aku cerdik ni lah aku boleh dapat kerja, kufur iman. Tapi kalau dia kata aku rasa aku makan ubat ni jadi sembuh ni, aku rasa aku makan ubat ni sembuh ni, dia duduk merah rasa, aku duduk rasa aku makan nasi lemak pagi tadi lah ni, cerek-berek habis ni, dia duduk merah rasa, maka itu orang panggil berdosa selama-lama. Ini panggil hijab hati ni. Ini panggil hijab hati. Kalau dalam bab tasawuf dia panggil makan farak. Orang yang masih lagi terhijab hati dia. Adapun orang yang pegang dengan adat, dia kata minum air ni insya-Allah sembuh. Tetapi dalam diri dia duduk sandarkan terus penyembuh tu Allah. Baca buku insya-Allah lulus, tapi dia sandarkan terus dalam hati dia yang bagi lulus tu Allah. Cuma dalam pegangan orang-orang tasawuf mengatakan
iman ini belum cukup sempurna. Tak sempurna lagi dia kata. Dia kata masih lagi belum sempurna. Bukan saya kata tidak sah, dia kata tidak sempurna. Sama macam kita sembelih lembu yang telinga putus dah kan. Kita ambil lembu seekor, kita mengharapkan pahala daripada Allah. Tiba-tiba tengok telinga putus, kita bukan makan lagi telinga pun. Sah tak makan lagi dia sah. Tapi sembelihan kita itu dinamakan adalah lembu yang tidak sempurna. Itu dari segi fiqh lah, nak nampak bagi faham sikit kan. Tapi akidah dia tidak boleh macam tu. Akidah ni dia sah atau tidak sah. Cuma dari segi orang tasawuf dia panggil tahallus sufi ni dia panggil tidak sempurna. Tuan-tuan dia panggil tidak sempurna. Kita sandarkan terus kepada Allah walaupun mulut kita kata sebab ngajilah aku jadi faham. Tapi kena sandarkan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak ada perbuatan yang boleh memberi bekas melainkan hanya perbuatan Allah Taala. Jadi cuma kita adalah sekadar nampak seperti usaha dan menyertai dengan anggotanya juga kena disertakan dengan perbuatan kita. Kalau anak dara penyegan, bangkit bangun pagi pun pukul 12 tengah hari, pakai tak makanlah. Pasal apa? Kerana penyegan, pemalas. Jadi kalau nak makan, kena bangun, kena basuh beras, kena buat dapur, kena buang pokok ikan, kena goreng. Cuma masak tak masak nasi itu bukan kerja kita. Bukan kerja api, jangan nampak kerja api. Jangan nampak kerja api, cuma adat kata, hukum adat kata sebab ada api, maka masak nasi. Aku adat kata sebab makan jadi kenyang. Tapi kenyang tu bukan kita punya tas. Kenyang tu kerja Tuhan. Punya tas kita tu pun nampak macam kita, tapi hakikatnya Allah izin. Cuma condong hati kita yang buat. Ikhtiar hati kita nak buat, tuan-tuan. Baik. Dan perbuatan Allah atas jalan mengada. Perbuatan Allah atas jalan mengada, yakni atas jalan beri berkat. Dia keluarkan daripada tak ada kepada ada, dan dia yang boleh menjadikan ada. Dan maka ubat, bukan ubat itulah yang menyembuhkan, tetapi Allah lah yang menyembuhkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah lah. Itu kita nampak di sini banyak orang masih lagi dia tak mau faham tentang perbuatan Allah. Dia dok rasa perbuatan dia. Banyak orang dok rasa seolah-olah dia membahagikan perbuatan dia dengan perbuatan Allah. Ini sebab saya baca buku lah, Allah bagi dulu. Nampak satu perbuatan dia, yang kedua ada perbuatan Allah. Seolah-olah dia dengan Allah kerja sama. Macam kita buat bendang lah. Tabur padi, tabur baja, tabur racun, tinggal Allah jadikan itu padi. Bermakna Allah nak jadikan padi, kena tunggu perbuatan kita. Ada dua perbuatan. Seolah-olah kita kerja sama dengan Tuhan. Ini kena betulkan balik. Syirik kita, syirik kufi ni dipanggil syirik kufi, syirik yang tak nampak. Kita masih nampak, maksudnya mata kita, hati kita masih dikuasai dengan makhluk. Ini kena suci. Ini dalam tasawuf dia panggil istilah fana-fana ni. Dia nak hilangkan semua benda-benda yang terhijab. Makhluk ni boleh menghijabkan dia daripada melihat Allah. Kalau kita tengok dalam pembahagian akidah ni dipanggil gini, tuan-tuan. Keyakinan ini ada yang berdasarkan dengan ilmu. Ini kita panggil ilmu yakin. Yang kedua dinamakan ainul yakin. Dan yang ketiga dinamakan haqqul yakin. Ilmu yakin adalah orang-orang yang hendak beriman atau mempercayai khitab Allah, perintah Allah, sama ada yang disuruh atau dicegah, berdasarkan penemuan bukti. Ada bukti, ada dalil, maka dia beriman. Maka ini tidak sempurna. Contoh sedekah. Contoh bab sedekah, kita ambil bab zakat. Contoh, selagi dia tidak menemukan bukti bahawa orang yang bersedekah itu tidak akan bankrupt, selagi itu dia tidak akan bersedekah. Sedangkan Nabi kata, ma naqasat sadaqatun min malin. Orang yang sedekah ni dia tak akan kurang harta dia. Tapi selagi dia tidak temukan bukti,
dia tak akan sedekah. Setelah dia temukan bukti memang betul, Sayyidina Osman dan Sayyidina Abdul Rahman walaupun telah mati hampir 1400 tahun yang lalu, tetapi hartanya masih ada di Mekah. Ramai orang guna harta dia, yayasan dia. Maka dia mula bersedekah. Ini orang panggil ilmu yakin. Begitu juga dengan ketuhanan. Selagi dia tidak menemukan bukti-bukti dalil Allah tu ada dan Allah itu sebagai Tuhan, sebab tu dia tak akan beriman. Setelah mana dia menemukan bukti, baru dia beriman. Ini orang panggil ilmu yakin. Maka tahap ini dia tidak sempurna. Takut-takut apabila dia temukan bukti itu bercanggah, tetapi dia meyakini bukti itu, akhirnya dia tidak beriman kepada Allah dan tidak mempercayai akan hukum-hukum Allah. Contohnya hukum faraid, hukum solat. Kenapa kita nak sembahyang? Kita belum kenal Allah habis. Ada orang tu duduk di makan makrifat kononnya tapi tak sembahyang. Sedangkan orang yang berada di makan makrifat pun tuan-tuan, di hakul yakin, tetap juga solat, tetap juga berpuasa, bahkan lebih baik dari puasa kita. Adapun ainul yakin, orang-orang yang tidak memerlukan bukti untuk dia beriman kepada Allah. Sebut je perintah Allah, dia buat terus, dia tak perlu nak dalil, tak ada bukti. Ini orang syuhud, maksudnya hati dia hanya melihat Allah. Semua perbuatan, perintah tu semua daripada Allah. Orang macam ni kalau nak mati tak ada masalah ni tuan-tuan. Dan yang ketiga dia panggil haqqul yaqin. Maksudnya seseorang yang sudah tidak sedar tentang kewujudan diri dia. Dia tak sedar dah dia ada. Yang dia tahu adalah kewujudan Allah. Kita boleh cerita dalam makam ni tak sampai kat kita, tapi sekadar kita kongsi cerita, mudah-mudahan satu hari nanti kita juga boleh sampai kepada makam seperti ini. Baik tuan-tuan, jadi kita kena keluar daripada zon dipanggil ilmu yakin menuju kepada ainul yakin ataupun haqqul yakin. Tapi ramai orang kita masih berada di bawah ilmu yakin. Masih lagi tak ada dalil, masih lagi ikut-ikutan dan sebagainya. Ada yang jazam tetapi tak ada dalil, cuma sahlah akidah dia. Jazam dia tetapi tak ada dalil, sahlah akidah dia. Tuan-tuan, kalau boleh kita tingkatkan lagi. Sebab berhadapan dengan musibah-musibah akhir zaman ni terlalu besar. Kalau dulu sakit kepala memadai dengan Panadol, hari ni sakit kepala tak memadai dah dengan ubat Panadol, dia kena cari ubat lain. Samalah ubat bagi penyakit akhir zaman. Kalau dulu mungkin kita setakat ngaji begitu saja, tapi hari ni kalau kita macam biasa-biasa saja, kita bimbang datangnya Dajjal, datangnya Ya'juj Ma'juj atau fitnah-fitnah yang lain, atau datangnya sistem-sistem yang lain yang mengarah kepada Dajjal. Takut-takut kita terkorban, kita tak mampu nak menyelamatkan kita daripada tergelincir, sehingga kita menggufurkan, sehingga kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, di pembelajaran akidah ni penting. Bukan hanya kita saja, tapi anak-anak kita lah. Anak kena bawa, anak-anak ni kadang-kadang kena bawa, isteri kena bawa. Orang selalu salah sangka kalau orang perempuan fitnah tak boleh main masjid, betul tak? Orang perempuan tak boleh main masjid, fitnah. Apa yang fitnahnya? Pintu nak masuk masjid pun lain-lain. Orang perempuan lain, orang lelaki lain. Tak sempat kita nak tengok orang perempuan. Orang perempuan masuk ke kiri, kita masuk ke kanan. Fitnah ke mana? Kecuali lah masa Tok Imam nak masuk pintu tu, dia pergi pintu tu juga. Dia gedik-gedik dengan Tok Imam. Itu memanglah fitnah. Tapi hak tu tak berlaku. Tuan-tuan tengoklah mana-mana masjid, pintu lain-lain. Sampai aja dia dekat masjid, dia pergi tolong dia dengan suami dia pergi pintu lain, dia pergi pintu lain. Tak ada masuk satu pintu, tak. Kita tak pernah jumpa, tuan-tuan. Tapi kalau pergi supermarket, tak ada fitnah pula. Maidin ke, Lotus ke, Sangsai ke, tak ada fitnah pula. Pasal malam pun. Hak tu memang tak ada pintu dah, memang bergeser dah. Tuan-tuan tengok kalau pasal pekan Ahad kat Menaga tu. Geser tak geser tuan-tuan. Kalau tanya orang ramai punggung dengan punggung pun berlaga. Tu tak fitnah pula. Tak apa ustaz, darurat apa benda. Yang benda boleh elak. Tapi kalau main masjid, fitnah sedia. Bawa anak-anak isteri kita, bagi mereka faham.
Bawa dia main sembahyang, kemudian suruh dia tunggu dia mengaji. Selagi dia tak faham, kita kena bagi dia faham. Kalau dia minta izin nak datang mengaji, kena izin. Mengaji macam mana? Mengaji ilmu mengenal Allah lah. Kalau setakat mengaji masak tak payah lah. Abang nak pergi ke Padang buat apa, nak senang Rabi'ah tu tak payah bagi ya. Dengan pakaian, dengan muzik dan sebagainya tak payah bagi. Tapi kalau dia datang mengaji, bagi. Kalau tak bagi, kita kena mengajak dia. Kalau abang tak bagi saya mengaji, abang kena ajak saya. Abang pun tak pandai juga. Kalau abang tak pandai, kena panggil Ustaz Syarul lah. Panggil saya, tebal lah sampul. Wallahualam. Melawak. Serius nampak. Tuan-tuan yang dikasihi Allah lah. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Atas jalan mengada, atas jalan memberi bekas. Kalau tak ada jadi ada, kalau mati jadi hidup, kalau hidup jadi mati, boleh mati jadi hidup. Orang mati dah boleh hidup. Perkara tu perkara harus, tak mustahil. Alah tuan-tuan. Jadi kudrat tu buat perkara harus. Tuan kena ingat kudrat tidak buat perkara wajib dan juga mustahil. Contoh mengadakan Tuhan lain untuk berada di langit dunia, itu mustahil. Ada satu orang tu dia kata Allah tu turun macam mana? Turun dengan tak ada kaif lah dia kata. Turun dengan tak ada kaif. Habis yang ada di langit siapa? Habis yang duduk di aras siapa? Tuhan lah. Habis di langit bumi Tuhan juga. Allah berkuasa mengadakannya. Seperti itu. Itu salah. Tak kena tu cara tu. Sebab Allah yang kita katakan bersifat dengan sifat kudrat tidak akan buat jenis lagu tu. Dia hanya buat benda harus sahaja tuan-tuan. Mustahil lawannya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, lawan dia. Lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu lawan dengan makna tidak menyerupai dengan yang baru. Lawannya adalah mumasalatuhu lil hawadis, menyerupai dengan sekalian yang baru. Yang baru tu apa? Sama ada di azali ataupun pada masa sekarang. Sama ada alam ghaib ataupun alam nyata. Sama ada jisim yang kasif atau jisim yang latif. Itu orang panggil yang baru. Jadi dia kena buat. Di azali Allah tak serupa dengan kita. Di masa sekarang pun Allah tak serupa dengan kita. Maka itulah yang kita namakan dengan barang yang ternafi. Ternafi menyerupai Allah dengan sekalian yang baru. Lawannya yang tidak masuk akalnya menyerupai Allah Ta'ala dengan sekalian yang baru. Serupa di azali, serupa pada masa sekarang. Serupa dengan alam ghaib, serupa dengan alam syahadah. Serupa dengan jisim yang halus, serupa dengan jisim yang kasar. Itu perkara mustahil. Artinya menyamai akan yang baru dengan benda yang asalnya tak ada kemudian ada. Baharu tu apa dia takrif dia? Asal tak ada kemudian ada. Kalau Allah serupa dengan yang baru, berarti Allah tu jirim. Berarti Allah itu asalnya tak ada, sekarang baru ada. Atau lebih tepatnya Allah dahulu pada kita je lah, kita kemudian. Kalau Allah itu serupa dengan kita, berarti Allah asalnya tak ada, sekarang ada. Lah ni adalah dia. Berarti Allah dahulu, lebih dahulu daripada kita. Dahulu daripada kita bermakna qadim zamani. Apabila qadim zamani, berarti dia juga kena jadi. Habis siapa Tuhan dia? Maka datanglah daurun dengan tasalsul. Ingatlah daurun dengan tasalsul. Pada sesuatu yakni pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Sesuatu itu balik kepada zat, sifat dan perbuatan. Daripada demikian itu, demikian yang mana? Huraian dalam perbahasan tiga benda tadi. Zat Allah bukan jirim, sifat Allah bukan arad, perbuatan Allah mengadakan daripada tak ada kepada ada, tak kena buat kerja, hanya boleh memberi bekas. Itu orang panggil demikian itu. Demikian itu tu mana? Tu tiga tadi. Sifat zat Allah bukan jirim, sifat Allah bukan arad, perbuatan Allah mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Daripada perbuatan Allah hanya dia yang menjadikan, serta perbuatan Allah tidak dengan usaha dan juga tidak disertai dengan anggota.
Maknanya istilah lebih tepat, tak kena buat kerja. Tuan-tuan lah. Nampak macam ngantuk semua ni. Terus nak berhenti. Boleh lagi ke? Boleh lagi ke? Tertangguh je kita terus lagi sampai pukul 8. Kita berhenti. Boleh tak? Kita berhenti situ. Kita berhenti kerana jikalau masuk dalil akal, kita berhenti kat dalil akal. Baik. Dalil ni ada dua, dalil naqli dengan dalil akal. Sumber dalil naqli tentang kena pegang. Ini kena tahu lah. Sumber dalil naqli adalah Al-Quran dan hadis. Sumber dalil akal adalah ijma' dengan qiyas. Jadi kalau orang tanya sumber kita berapa? Sumber pegangan kita 4. Al-Quran, hadis, ijma' dengan qiyas. Kalau orang tu pegang dengan Al-Quran, hadis, dia maknanya dia tolak dalil akal. Tapi tidak mengapa, memadai je. Tapi untuk lebih mantap perjalanan kualiti kehidupan kita, peganglah dengan 4 sumber tadi. Apapun 2 sumber tadi tidak boleh bercanggah dengan sumber yang pertama dan kedua. Dalil akli sumbernya ijma' dengan qiyas tidak boleh bercanggah dengan 2 sumber yang besar ini, sumber wahyu ini, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka 2 sumber ini kita namakan dalil naqli. Tuan-tuan, kita namakan dalil naqli. Baik. Perlu atau tidak dalil akal? Perlu bagi memantapkan akidah kita. Kerana dalam sifat 20 ada sifat yang sangat kuat dalil akal dia berbanding dalil naqli. Contohnya sifat qudrat. Sifat qudrat kuat dari segi dalil akal. Sifat sama keluar kuat daripada dalil naqli, dalil Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung pada bulan depan. Dan kerana jikalau menyamai, insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan yang baik dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah daripada saya dan hakikat seluruhnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumati jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yes,